Ali bin Abi Talib adalah guru penawar hati, pembimbing jiwa, pembina akhlak yang mulia. Sayyidina Ali ni orang yang cukup hebat. Sebab tu disebut karamallahu wajhah. Kerana apa? Karamallahu wajhah. Allah pelihara wajahnya daripada melihat benda yang tak elok. Termasuk kemaluannya. Tu karamallahu wajhah. Dia penawar hati. Penawar hati kepada Nabi SAW. Penawar hati kepada ummah. Pembimbing jiwa, ilmu banyak. Dan pembina akhlak yang cukup hebat, Sayyidina Ali. Katanya menyentuh kalbu kerana keluar daripada hati yang suci dan ikhlas kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita ada ni ikhlas, ni ikhlas. Mulut sebut, tapi belum tentu datang keikhlasan. Tapi tu nak ikhlas macam mana? Ikhlas ni benda yang tak nampak. Kan? Kita bagi, sebab tu kata Nabi, sedekah tangan kanan, tangan kiri tak nampak. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah kan, kadang-kadang kita kena dam. Ingat kan, Mekah kalau kena dam, kena bayar lebih kurang salah secupak. Secupak kan? Secupak maksud lebih kurang dalam 10 ringgit, 10 rial. 10 rial, kalau kena 10 cupak, maksud dia 100 rial. Tuan-tuan kena ingat tau, tuan-tuan tak boleh bagi 3 rial, bagi 3 ni. Tuan-tuan kena bagi seorang tu 10 rial. Ada orang tuan-tuan, dia keluar dekat tu, dia bagi 3 rial, bagi kat tukang sapu tu kan. Tak terangkat. Dia kena 1 cupak, maksud dia 10 rial. Jadi kita 10 tu, maksud dia kena bagi 10 orang. Bagi macam mana? Jangan bagi dekat orang yang kita tak kenal. Bagi macam yang tukang sapu. Tuan-tuan tahu tak yang jaga Masjid Haram kan, yang tukang sapu tu? Tukang sapu tu gaji dia lebih kurang dalam 400-500 rial lah. Tapi mereka ni hafal Quran. Tak percaya, tuan-tuan panggil seorang, tuan-tuan baca Quran, suruh dia sambung. Dia sambung. Hafal Quran. Apa salahnya duit dam tu bagi ke dia? Saya kalau saya bawa umrah, saya tahu, okey jamaah, siapa kena dam, mai bayar kat saya. Saya kutip semua kan, sampai banyak banyak saya simpan, saya tukar 10-10. Jadi bila nak balik tu, sebelum tawaf wida, saya akan bagi. Bila bagi tu, nanti dia buat macam tu. Jadi ramai akan serbu saya. Saya pun belagak macam orang kaya. Cik. Tapi bukan duit saya punya. Tapi bila macam tu, kita akan rasa, ya Allah, kalaulah aku ada duit ni aku punya. Ish, seronoknya. Tapi bukan saya punya. Seronok tu. Sebab apa? Orang datang tu mengharap. Bila terima tu, ya Syekh, terima kasih, jazakallah khair. Kita rasa, ya Allah, kalau duit tu aku punya, pahala banyak. Tapi saya cuma menyampaikan wakil aja. Sebab tu orang yang kaya ni tuan-tuan, kalau dia ikhlas pada Allah, dia jamin syurga awal lagi. Pada kita yang tak ada duit ni. Orang USJ ni kaya-kaya tuan. Banyaklah buat infak ni. Katanya kan, pada satu malam, dia pernah mencabut janggutnya dengan tangannya sendiri sambil menangis dan berkata, Sayyidina Ali ni menangis dia, wahai dunia, wahai kerendahan, aku menceraikan kamu dengan talak 3 sekaligus, tidak ada rujuk lagi setelah itu. Itu namanya talak bain lah. Dan talak rujai dengan talak bain. Dia talak dunia, bukan talak isteri dia, talak dunia. Talak dunia ni buang terus. Talak bain ni tak ada rujuk dah. Kalau kita orang yang talak bain ni nak kembali semula, disebut sebagai Cina buta. Bukan istilah Cina buta tuan-tuan. Cina, dia tuan-tuan kalau yang mengaji kan, talak bain talak 3. Dia nak kahwin balik dengan isteri dia, isteri ni kena kahwin dengan orang lain, dia juga kena kahwin dengan orang lain, setengah kata. Maksud dia, tapi dia tak ada masalah lah, sebab lelaki ni dia boleh kahwin 4. Isteri dia kena kahwin lain. Dan bila dah kahwin tu, suami tu kena cerai dengan rela hati. Barulah dia boleh kahwin semula. Sebab tu orang yang nak talak ni jangan. Main-main pun jadi, saja-saja pun jadi, hantar SMS pun jadi. Jangan duk buat saja-saja, orang lelaki jaga. Banyak masalah ni nak hantar sini. Saya bukan masalah tak ter. Kan? Saja-saja hantar SMS. Jadi, jatuh talak. Sebab tu kena faham betul-betul. Bila talak ni tuan-tuan, talak 3 habislah dengan isteri dia. Habis iddah, habis. Isteri ni macam mana? Kalau dia minat balik dekat isteri dia, isteri kena kahwin semula. Kahwin semula tu yang katakan Cina buta dia orang buat. Dia ambil mana-mana Cina buta. Cina ni jadi pak sanggup kahwin sekejap. Tapi syarat dia dalam Islam, bila kahwin mesti kena bersetubuh. Kemudian berlaku perceraian, habis iddah, baru kahwin semula dengan suami yang lama. Tu talak 3. Sebab tu kena hati-hati wahai suami-suami. Sebab tu talak ni ada orang lelaki lah. Sebab orang lelaki ni dia susah sikit dia nak lepas. Orang perempuan jaga.
Tuhan tak bagi kat orang perempuan. Kalau orang perempuan Tuhan bagi talak, balik-balik sampai lewat, balon talak dah. Orang lelaki dia sabar dia, hang katalah macam mana, dia tak akan sebutnya sebab tu benda tu dia tahu. Sebab tu dia buang semua ni dengan talak 3. Maksud dia tak boleh rujuk dah. Bekalanmu hina, umurmu amat singkat dan perjalananmu penuh liku-liku. Ni nak pergi akhirat tu kan. Maksud dia umur ni sementara aja. Sayyidina Ali mati umur berapa? Dia kurang 60 lebih ya. Sayyidina Ali. Alangkah kejinya bekalan itu, alangkah jauhnya perjalananmu, alangkah lamanya aku berjumpa kematian. Ni mengeluhnya Sayyidina Ali. Nah, ada sebuah syair yang disebahkan kepada Ali. Apa lagi syair itu? Bin Abi Talib katanya, kita tempat tinggal bagi seorang selepas kematian. Tiada tempat tinggal bagi seorang selepas kematian. Di dunia ni tak ada dah. Mati aja tuan-tuan, tak ada orang akan simpan dalam rumahnya. Kecuali kalau dia awet lah. Macam Filipina apa? Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos tuan-tuan, dia diawet. Ingat nak, orang yang zalim masa hidup dunia, Tuhan tak akan terima bumi. Bumi tak akan terima dia. Contohnya Firaun. Sampai sekarang ada mayatnya. Orang yang buat zalim masa dunia. Contohnya apa? Namrud, ada tempat dia. Tuan, contohnya apa lagi? Mustafa Kamal Atatürk. Dia tuan-tuan diceritakan ketika dikebumi di masjid, loji masjid tuan-tuan pecah, tolak jenazah dia timbul semula. Lalu dia orang buat macam mana? Dia orang konkritkan dia. Konkritkan jenazah dia tu, letak di monumen. Sebab apa? Sebab azan tak boleh dalam bahasa Arab ketika dia jadi presiden ataupun Perdana Menteri, presiden Turki. Azan tak boleh bahasa Arab, Quran tak boleh bahasa Arab. Ni semua ditukar. Sampai macam itulah. Dia buat zalim. Siapa saja yang sebut Islam, habis. Janggut tak boleh simpan. Masa dia memerintah, janggut tak boleh simpan ni. Kalau simpan, kena tangkap. Tu punya dahsyat. Dia mati macam mana? Satu pagi tu, ketika dia tengah minum, tiba-tiba dengar azan, dikatakan dia hantar kereta kebal tembak masjid, berkecai masjid. Punya zalimnya. Orang yang zalim, bumi takkan terima. Satu lagi, orang yang menerima rasuah ataupun makan benda yang riba. Contohnya dulu kan, orang panggil apa? Kalau istilah orang utara ni dia panggil padi kunca. Tentu pernah dengar padi kunca? Padi kunca ni, saya tak ada beras. Saya pergi jumpa pakcik ni. Pakcik, dia akan bagi saya satu kampit padi. Satu kampit lah, bagi padi lah. Jadi saya ambil padi tu, saya akan pergi proses apa semua, kilang, dapatlah satu kampit. Jadi nak bayar balik, saya kena bagi sekunca. Sekunca banyak. Maksudnya satu kampit, saya kena bagi separuh lagi. Maksudnya 1/2. Setengah ni lah disebut padi kunca. Orang utara. Padi kunca itu haram tuan-tuan dimakan. Sama juga dengan riba. Orang yang makan benda tak elok ni tuan-tuan, jaga takut bumi tak terima. Ni tuan-tuan. Macam mana nak buat? Kita kena banyaklah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.